أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan utamanya kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin Allah. Dapat sama-sama sekali lagi kita meneruskan kelas pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kerja amal baik yang sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya kepada kita insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan, mari sama-sama kita menghadirkan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan pengikut sahabat, seterusnya kepada ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan menyambung perbahasan kitab hadis kita, ringkasan Riyadhus Salihin ataupun kitab mukhtasar Riyadhus Salihin, yang mana sebelum penangguhan PKP hari itu kita dah masuk dalam tajuk kelebihan zikir yang tidak terikat dengan waktu. Zikir yang tidak terikat dengan waktu. Maksudnya apa?
Maksudnya pada bila-bila masa sahaja kita boleh melafazkan zikir tersebut. Bila-bila sahaja. Melainkan dalam ataupun pada tempat-tempat yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah dilarang. Adapun selain daripada itu, maka dibenarkan, baik pagi, baik tengah hari, baik petang, baik malam, baik tengah malam. Masa tu kita boleh sahaja untuk kita melafazkan zikir. Dan tempat juga di mana juga kita berada, maka juga boleh kita melafazkan zikir, melainkan tempat-tempat yang ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh buat mengikut kemampuan kita. Banyak mana kita nak buat, ikutlah. Banyak mana kita nak buat pun boleh. Dan zikir ini seperti mana kita sedia maklum bahawasanya dia tidak hanya kepada beberapa zikir sahaja, tetapi apa-apa sahaja zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita amalkan. Dan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan zikir. Maka kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam zikir yang digalakkan untuk kita baca. Baik. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 161. Kita masuk pada hadis yang kedua tu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu qul. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu qul la haula wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, iaitu kepada Abu Musa Al-Asy'ari, qul, Nabi kata, katakanlah, la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan, yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha, kerana sesungguhnya ia merupakan kanzun, simpanan, min kunuzil jannah, daripada simpanan-simpanan syurga, yakni yang disimpan untuk para pembacanya. Kan? Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk memperbanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Sama ada dalam keadaan senang ataupun lebih-lebih lagi dalam keadaan yang sukar, yang susah. Maka kita digalakkan untuk memperbanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita lihat pada maknanya, la haula, tiada daya, wala quwwata, tiada upaya, illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud bahawasanya kita menyerahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa-rasa diri kita ni, kita rasa kita sihat, kita rasa kita kuat, kita rasa kita mampu, kita mengenepikan hak Allah Subhanahu wa taala.
Kita rasa kita yang buat, kita rasa kita yang laksanakan, kita rasa kita yang lakukan setiap benda di atas muka dunia ni. Sekiranya tidak ada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mampu walaupun untuk mengangkat kelopak mata kita. Tu kan. Kelopak mata ni, kelopak mata kan. Nampak macam ringan ni. Sekiranya tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, keizinan Allah Subhanahu wa taala, maka kelopak mata yang kita rasa ringan ni pun kita tidak akan mampu untuk mengangkatnya. Maka nak menunjukkan bahawasanya lemahnya kita, tidak berupayanya kita, sangat berhajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kalau azan dikumandangkan kan, azan dikumandangkan, bila mana disebutkan hayya 'alas salah, kita jawab apa? Kita tak jawab hayya 'alas salah juga kan, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allah seru kita, ajak kita untuk sembahyang. Kalaulah kata Allah Subhanahu wa taala bangun, datang, menyeru, menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk bangun menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan izin Allah. Tidak ada daya dan upayanya kita nak bangun untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan zikir ini Nabi menganjurkan untuk kita baca supaya kita sedar diri bahawasanya kita ni sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ni tidak ada apa-apa tuan-tuan. Kaki yang melangkah pun sebenarnya atas bantuan dan pertolongan Allah. Mata yang berkelip pun atas bantuan dan pertolongan Allah. Lidah yang bercakap pun atas bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka kalau kita lihat ulama tasawuf melihatkan bahawasanya mereka mengatakan semuanya adalah daripada af'alullah, kerja perbuatan Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan daripada kita. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak menzahirkan, mendatangkan rasa hamba, rasa kerdil, rasa hina, rasa lemahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka digalakkan, disyariatkan untuk kita memperbanyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billah. Maka tuan-tuan, kita cubalah, cuba untuk sebut zikir ini pada bila-bila masa sahaja. Lebih-lebih lagi bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, dengan lemahnya kita, dengan letihnya kita, dengan tak berdayanya kita, kita cuba juga untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melafazkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada dayanya aku ni ya Allah, tidak ada upayanya aku ni ya Allah, tidak ada kekuatan pada aku ni ya Allah, melainkan hanya dengan pertolonganmu ya Allah. Baik. Seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syadrul iman,
walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syadrul iman. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Kita biasa dengar kan hadis an-nadhafatu minal iman. Kalau dekat sekolah-sekolah jaim petang tu, dia buat, dia tulis dekat di dinding-dinding di sekolah, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Ni at-tuhur syadrul iman. Bersuci itu merupakan sebahagian daripada iman. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an. Ucapan segala puji bagi Allah, subhanallah walhamdulillah, memenuhi timbangan. Ucapan maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, kedua-duanya memenuhi atau ia memenuhi segala yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah. Ucapan ini memenuhi timbangan. Dengan kata lain, bahawasanya dia akan memberatkan timbangan amal kita, tuan. Dia akan memberatkan timbangan amal. Lagi banyak kita baca, lagi berat timbangan amal. Lagi banyak kita baca, lagi berat timbangan amal. Amal kebaikan, kebajikan yang kita buat. Sebab di hari akhirat besok, amalan-amalan manusia ini akan ditimbang kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan mizan, timbangan. Sebelah kanan amal kebaikan, sebelah kiri amal keburukan. Nak tengok tang mana yang berat? Yang kanan berat ke yang kiri berat? Tuan. Maka untuk memberatkan timbangan amal kita dengan cara yang paling mudah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kita menyebut subhanallahi walhamdulillah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sebut banyak-banyak. Sebut banyak-banyak. Disebutkan bahawasanya kalau kita sebut subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dua kalimah ini akan memenuhi di antara langit dan bumi. Bila kita sebut kalimah ini, dia akan memenuhi di antara langit dan bumi, iaitu ganjaran pahala yang akan kita perolehi daripada sebutan tersebut. Baik. Kalau kita lihat daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni sebut sikit tapi makna dia huraian dia lebar. Huraian dia sangat luas.
Ini kelebihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah kerana lafaz-lafaz yang jelas dan ringkas yang meliputi segala kebaikan dan memberi ancaman atau peringatan dari semua kejahatan tanpa terdapat perkataan-perkataan yang sukar difahami atau erti yang sukar diterjemahkan. Ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebut itu benda yang sangat mudah difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi tak payah nak syarah panjang-panjang. Sebut pendek tapi maknanya mudah dan sangat senang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan hadis yang sedang dibicarakan ini merangkumi pengarahan yang sangat indah, hukum kenabian yang amat tinggi maksudnya, dan wasiat-wasiat yang keluar dari seorang yang tidak berkata-kata yang terbit dari hawanya, melainkan ianya wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang keluar daripada lidah suci Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perkataan yang macam kita keluarkan. Setiap perkataan yang dikeluarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menuturkan satu-satu perkataan, melainkan yang baginda tuturkan adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diilhamkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia merupakan satu perkara yang sangat benar. Itu sebablah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan sadiqul masduq, mengatakan perkataan yang sangat benar. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan daripada hadis tadi bahawa yang disebutkan at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperjelaskan dengan menjadikan kaum muslimin itu tenang dan khusyuk, iaitu dengan sesuatu yang mana seorang mukmin itu mensucikan diri dan pakaian bagi mempersiapkan diri untuk bermunajat kepada Tuhannya. Syarat bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak kena bersih, kena suci, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Jangan sekadar hanya zahir suci, batin kita kotor dengan perkara dosa dan maksiat. Yang zahir mungkin orang boleh nampak, kita pakai cantik, pakai bersih, pakai smart, tapi yang batin hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang maha mengetahui. Orang lain tak nampak kan apa yang ada dalam hati kita. Maka didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan yang zahir dan batin bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebersihan, kesucian batin ini lebih utama berbanding kebersihan dan kesucian yang zahir. Allah Ta'ala pandang yang batin ni. Walaupun yang zahir ni disyariatkan untuk kita bersihkan. Kita kena mandi, kena berpakaian kemas, kena cantik dan sebagainya. Tapi batin ini lebih utama dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cantik zahir, batin kita kotor, maka amalan yang kita buat semuanya tidak akan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taharah itu mempunyai kesan yang penting dan unggul dari kesan-kesan imannya. Justru ia memberikan gambaran kepatuhannya terhadap Tuhannya dan jawapan kepada seruannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuba fattahharu. Ayat ini dalil kepada cara ataupun kaedah kita berwuduk. Idza qumtum ila shalah, sekiranya kamu nak mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah basuh muka. Wa aydiyakum ila al-marafiq, basuh kedua tangan, aydiyakum, kedua tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu ke kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kaki sampai ke buku lali. Wa in kuntum junuba fattahharu, dan sekiranya kamu berjunub, berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dua ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bahawa Islam agama yang sangat mementingkan kebersihan dan kesucian. Hari ni kan tuan-tuan, pandemik COVID-19 kan orang sibuk suruh orang basuh tangan kan. Nak salam orang, lepas salam basuh tangan, pegang tombol pintu, lepas tu basuh tangan, nak pegang ni, lepas tu basuh tangan. Kena perbanyakkan basuh tangan. Sebab apa? Nak mengelakkan jangkitan virus kan. Maka sebenarnya Islam telah mendahului daripada apa yang disebutkan oleh saintis. Nak tunjukkan bahawa Islam telah lama mengajar umat untuk menjaga kebersihan lebih dahulu daripada perjumpaan saintis. Saintis lah lambat, Islam lebih dahulu dah jumpa untuk jaga kebersihan ini, untuk mengelakkan daripada penyakit. Tapi ialah orang kita ni kadang-kadang dia nakkan bukti. Kalau apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia rasa macam iya ke tidak. Tapi bila saintis membuktikan kebenaran benda tersebut, maka baru betul, baru dia percaya kan. Ini antara iman kita setebal langit dan bumi ataupun senipis kulit bawang. Itu masing-masing tengok sendiri kan. Bila Allah dan Rasul kata, kita rasa iya ke tidak ni. Tapi bila saintis kata, baru betul. Betul apa yang Allah sebut, betul apa yang Nabi sebut. Tu maksudnya orang lambat faham tuan. Lambat faham. Apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan tadi, bahawasanya Nabi tidak sebut sesuatu melainkan dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang ilhamkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan.
Tadi tubuh badan. Kan? Tubuh badan. Kemudian wathiyabaka fatahhir. Maka pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Hari ni kita boleh tengok juga tuan. Kan? Tak boleh share, tak boleh kongsi. Sejadah, SOP baru ni, sejadah pun tak boleh kongsi. Kalau ikut SOP ni tuan-tuan, masjid tidak sediakan sejadah. Sejadah kena bawa daripada rumah. Kan? Sejadah kena bawa dari rumah. Face mask kena bawa daripada rumah, pakai face mask. Kemudian kena sanitasi, pakai hand sanitizer. Kemudian nak kena tembak lagi. Macam-macam kan. Macam-macam. Baru sikit ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke atas gegak gempita satu dunia. Baru sikit. Tapi itulah, seperti mana yang saya sebutkan minggu lepas, gegak gempitanya seketika sahaja, macam buih Pepsi Cola tu kan. Goncang betul, buka dia punya tutup, menyembur. Lepas tu sikit tu turun. Hari ni kita tengok dalam sinar harian, wartawan tulis bahawasanya kehadiran jamaah ke masjid terlalu kurang berbanding sebelum daripada ni. Tengok tuan. Allahu Akbar. Tak apalah tu. Sekarang membebel pula tengah, berat tengah. Baik. Maka bangunlah si hamba dengan menanggung segala kesusahan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan suci dan takwa, dan dengan bau yang harum sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memperindahkan penciptaannya. Allah suruh bersihkan tubuh badan, bersihkan pakaian, pakai wangi-wangian, semata-mata apa? Untuk berhadap ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan sedemikian, wajiblah baginya memperolehi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bersihkan tubuh badan, bersihkan pakaian, pakai wangi-wangian, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kepada orang-orang yang kembali, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat suka kepada orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya bukan saja suci dari segi zahir, tetapi batinnya juga. Baik. Kemudian disebutkan bahawasanya kesucian adalah sebahagian daripada iman. At-tuhur syatrul iman. Suci sebahagian daripada iman. Nabi SAW telah memberitahu kepada kita tentang ganjaran kesucian, ini taharah itu yang terdiri daripada wudu dan selainnya, di mana ganjarannya berganda-ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga melewati setengah atau sebahagian ganjaran iman. Dengan kita berwudu, dengan kita mandi hadas, dengan kita mandi sunat, dengan kita mandi yang membersihkan diri kita daripada kotoran, bersihkan diri kita daripada bau-bau yang tidak menyenangkan. Semuanya itu akan mendatangkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan orang tu sebahagian imannya telah sempurna. Sebab dengan bersuci itu dia akan menyempurnakan sebahagian daripada imannya. Maka yang sebahagian yang lain hendaklah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang selebihnya. Dan taharah khususnya wudu
menghapuskan segala dosa-dosa kecil yang terdahulu, maka ianya seperti setengah daripada iman. Taharah, bersuci ataupun berwuduk ini membersihkan dosa-dosa kita yang lepas. Kita sedia maklum bahawasanya dengan kita bersuci, dengan kita berwuduk, maka setiap titisan air yang jatuh daripada tubuh badan kita itu, dia juga akan menjatuhkan setiap dosa yang ada pada diri kita. Hari ini kita lihat bahawasanya masjid jimat sikit lah, jimat sikit kan. Kalau tengok dekat kolam tu pun dah tak berair dah. SOP kena berwuduk dari rumah. SOP dia kena berwuduk dari rumah. Tak boleh berwuduk di masjid. Buat masa ni tuan, buat masa ni. Kan? Apa yang disarankan oleh pihak berkuasa ini sebenarnya merupakan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum bahawasanya kita pernah baca hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya barang siapa yang pergi ke masjid, barang siapa yang dari rumahnya dia berwuduk, fa ahsinul wuduk, maka dia memperbaiki wuduknya. Dia berwuduk, kemudian wuduknya dengan cara yang paling sempurna. Dia buat yang wajibnya, basuh dengan sempurna, kemudian ditambah pula dengan yang sunat-sunat, kemudian dilebihkan sedikit basuhannya daripada rumah, kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Melangkah kaki ke masjid, setiap langkah kakinya untuk pergi ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya. Setiap langkah yang dilangkah untuk ke masjid dengan berwuduk dari rumah tadi menghapuskan dosanya, mengangkat darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan. Bayangkan. Kita kami fikir itu kalau jalan kaki Ustaz, langkah je jalan kaki kan. Kita ni naik motor, naik kereta kan. Tak payahlah kita nak rigid sampai setara tu tuan-tuan kan. Allah ni maha mengetahui. Tahulah Allah nak kira bagaimana. Tahulah malaikat kira macam manalah langkah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka kita digalakkan untuk berwuduk dari rumah. Melangkah bawa ke masjid. SOP ni sama. SOP ni sebenarnya bukan dia datang kemudian. Dia datang daripada apa yang diambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebablah banyaknya hikmah yang kita tak perasan bahawasanya bila datangnya pandemik COVID-19 ni, banyak benda yang sebenarnya kita cuba melatih diri untuk mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nanti ada yang kata, habis Ustaz, habis dah kena jarak 1 meter tu, itu bukan sunnah. Kan? Nak tengok sejauh mana kita mengikuti perintah ulul amri. Sebab benda ni dibincangkan oleh para ulama. Jadi kita kena thiqah, kena yakin, percaya dengan para ulama. Bukan mereka buat ikut dan dia, bukan ikut suka-suka dia. Buat SOP jarak 1 meter. Yang disalahkan oleh mufti, disalahkan oleh kita salahkan menteri agama. Sebab apa? Sembahyang jarak-jarak. Mereka mendapatkan maklumat daripada Kementerian Kesihatan kan. Sekian kementerian bagi taklimat, kalau kata dekat sekian boleh menyebabkan berjangkitnya dan sebagainya. Jadi para ulama ambil kesimpulan daripada apa yang maklumat yang didapat, kemudian dia kaitkan pula dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buat kesimpulan dibolehkan untuk kita sembahyang berjarak-jarak.
Jarak-jarak yang syok ni tuan-tuan, jarak-jarak ni pun kita tengok masjid kosong lagi. Jarak dah jarak dah ni, masjid kosong lagi. Kalau tak jarak memang lagi kosong. Tak jarak lagi nampak kosong. Jarak ni nampak kosong, tak jarak lagi kosong. Dah mula tu. Tak apa. Kemudian baik. Telah diriwayatkan oleh Muslim daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka keluarlah segala dosa-dosanya dari tubuhnya, hatta keluarlah ia dari celah-celah kukunya. Nabi sebut, siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, wudu yang paling sempurna, maka akan gugur dosa-dosa daripada dirinya, sehingga dia kata bahawasanya akan daripada celah-celah kuku ni juga akan gugur tu dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan gugur dengan sebab kita wudu yang sempurna. Maka tuan, kita kena ambil hikmah daripada pandemik COVID-19 ni untuk memperbaiki amalan kita, memperbaiki wudu kita. Kemudian kita berwuduk dari rumah, kan? Kita cuba melaksanakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, juga iman membersihkan batin dari kotoran-kotoran maknawi seperti syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, nifaq dan yang seumpama dengan itu. Taharah membersihkan yang zahir dan kotoran-kotoran hasiyah, yakni yang boleh dilihat dan disentuh dan dihidu. Maka disebabkan itulah taharah itu menjadi tanda orang yang beriman pada hari kiamat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya-cahaya dari kesan wuduknya. Ini juga seperti mana yang Nabi sebut, kita digalakkan untuk melebihkan basuhan pada tempat wuduk. Yang wajib kita sedia maklumlah, kan. Kemudian yang wajib tu kita basuh sempurna, kemudian lebihkan sedikit, dapatkan yang sunat. Maka barang siapa di kalangan kamu berupaya untuk memperpanjangkan cahayanya, ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu fayaf'al. Siapa yang mampu untuk melebihkan cahayanya pada hari kiamat besok, maka hendaklah ia lakukan, buat. Dia buat maksudnya apa? Maksudnya bila mana kita basuh muka ketika wuduk, dia antara had muka mana? Had muka antara ubur-ubur ni sampai dah dagu, kan? Itu yang wajib. Kemudian kita lebihkan sedikit, naikkan ke atas sikit. Basuh bawah sedikit daripada yang wajib. Itu yang dinamakan sebagai melebihkan basuhan untuk mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dan cahaya inilah yang akan dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, yang mana ribu juta manusia berkumpul di mahsyar. Nabi akan melihat bahawasanya dengan cahaya inilah baginda sallallahu alaihi wasallam akan kenal, itu umat aku, itu umat aku, itu umat aku yang bercahaya, tuan. Dengan cahaya inilah Nabi akan kenal, dan dengan cahaya inilah
orang yang percaya itu akan dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan disyafaatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ambil apa? Ambil peluang. Ambil peluang untuk kita berwuduk dengan sempurna, kemudian melebihkan basuhan ketika kita berwuduk. Baik, saya rasa cukup sekali itu dahulu untuk malam ni. SOP. Isyak kena berhenti, kan? Berat tu kan. Kadang-kadang nak fikir payah juga, kan? Payah juga sebab ada dalam grup saya sebutkan minggu lepas ke. Dalam guru takmir yang ada orang buat laporan dekat Jaim. Sama ada jamaah tidak ikut SOP ataupun ustaz yang mengajar tak ikut SOP. Kan? Jadi kena dua-dua kena hati-hati. Ni sekarang ni reporter tak bergaji dengan ramai tau sekarang ni. Dia ambil gambar je sampai ke Jaim. Jadi kena hati-hatilah. Kita ikut, dan guru takmir juga dianjurkan, digalakkan untuk ingatkan jamaah untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebab kita takut bila mana keadaan ini dia naik semula demi ranking dia, maka kita akan terpaksa tutup semula masjid dan surau kita. Itu yang kita lebih risau, kan? Jadi kita ikutlah mana yang boleh. Yang tak boleh tu ikutlah, pandai-pandai lah. Baik, insya-Allah kita akan sambung perbahasan ini. Ini belum selesai ni. Kita nak sebutkan tentang taharah setengah daripada salat. InsyaAllah kita akan cuba sambung pada minggu yang akan datang, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضى قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلتك يا علماء نخزى بالخير ونكفى بالشر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصحب وصحبه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.